Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 2 Oktober bersama saya Khadijah Faisal. Protes terhadap kematian wanita Kurdish Mahsa Amini yang meninggal dunia ketika dalam tahanan polis semakin panas, bukan sahaja di Iran, malah di seluruh dunia. Memasuki hari ke-16, isu tersebut masih trending. Pelbagai provokasi timbul bagi menuntut hak asasi serta kebebasan wanita selain bantahan terhadap kod pakaian yang mewajibkan hijab termasuk kepada wanita bukan Islam. Protes yang bermula 48 jam selepas kematian Mahsa Amini pada 16 September lalu bertukar ganas dan ia meragut sekurang-kurangnya 52 nyawa setakat ini. Kematian Mahsa Amini yang mesra dipanggil Jina amat mengejutkan dunia. Bahkan alasan bahawa Mahsa mati akibat serangan jantung tidak diterima. Sebaliknya, ada pihak mendakwa Jina dipukul dan dikasari ketika berada dalam tahanan polis. Sebelum ini, Mahsa Amini ditahan polis moral di Tehran pada 13 September kerana tidak memakai hijab dengan sempurna. Namun 3 hari selepas itu, Mahsa dilapor meninggal dunia. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB turut menggesa siasatan bebas terhadap kematian wanita itu. Protes yang pada awalnya bermula di kampung halaman Mahsa di Kurdistan kini merebak di lebih 150 bandar di benua berbeza, antaranya London, Paris, Jerman, Spanyol, Jepun dan Belgium dengan menyasarkan kedutaan Iran. Peserta protes kebanyakannya menuntut keadilan terhadap kematian Mahsa jika jelas wujud kezaliman. Tidak kurang juga menuntut kebebasan hak wanita. Malah ada juga yang menolak pemerintahan Republik Islam di Iran. Pihak berkuasa Iran dalam pada itu mendakwa ada pihak luar yang sengaja menjadi batu api sehingga protes itu merebak di seluruh dunia. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Nasir Kanani, turut menuduh Amerika Syarikat cuba memanipulasi insiden yang menimpa Amini bagi melemahkan kestabilan Iran. Bertindak balas dengan suasana tidak terkawal, talian internet diputuskan sekaligus menyemarakkan lagi kemarahan rakyat. Ia juga disifatkan paling terburuk sejak demonstrasi besar-besaran yang membantah kenaikan harga petrol pada 2019. Sepanjang demonstrasi terbabit, pelbagai tangkapan berprofil tinggi dibuat selepas mereka didapati menghasut antaranya bekas pemain bintang pasukan bola sepak negara itu Ali Karimi, wartawan, pelawak dan personaliti televisyen Mehran Modiri dan anak bekas Presiden Iran Faizi Hashimi. Kewajipan berhijab yang digariskan kerajaan Iran hakikatnya telah dipertikai sejak sekian lama, khususnya dalam kalangan aktivis wanita. Bantahan itu dibuat atas dakwaan ia menyekat kebebasan dan hak asasi wanita, lebih-lebih lagi kepada wanita bukan Islam. Protes yang berlarutan sejak 3 minggu lalu menyaksikan peserta protes wanita bertindak menggunting rambut bagi menzahirkan kemarahan mereka atas tindakan polis moral yang menahan Mahsa Amini. Ada wanita yang membuka tudung di khalayak ramai sebagai tanda protes, malah lebih mengguris hati umat Islam secara keseluruhannya apabila tudung dan selendang dibakar. Di sebalik kekecohan yang timbul susulan kematian Mahsa Amini, protes pro-kerajaan juga turut diadakan bagi mempertahan kewajipan berhijab serta kod berpakaian konservatif sekaligus menentang protes anti-hijab. Namun pendirian mereka tidak bermakna mereka membenarkan kezaliman serta kekasaran terhadap wanita seperti yang didakwa berlaku kepada Mahsa Amini. Iran sebelum ini berdepan pelbagai kritikan berhubung isu hak asasi manusia, termasuklah situasi ketika ini di mana pihak berkuasa menggunakan gas pemedih mata dan peluru hidup. Ketika Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York baru-baru ini, kedatangan Presiden Iran Ibrahim Raisi disambut dingin. Raisi sebelum ini terpalit dengan isu yang dibangkitkan oleh Amnesty International dan Human Rights Watch bahawa Raisi bertanggungjawab terhadap keputusan yang menyabitkan hukuman mati ke atas 5,000 tahanan politik pada tahun 1980-an yang disifatkan sebagai bertentangan dengan kemanusiaan.
Republik Islam Iran mempunyai populasi penduduk kira-kira 83.99 juta dan majoriti penduduknya beragama Islam. 89% daripada penganut Islam itu tergolong dalam mazhab Syiah, manakala selebihnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Penganut lain di Iran termasuklah Kristian, Majusi dan Yahudi. Sejak revolusi Iran pada tahun 1979, pemakaian hijab bagi wanita Islam diwajibkan. Bahkan 4 tahun selepas itu, hijab juga turut diwajibkan ke atas wanita bukan Islam. Pelanggaran terhadap peraturan itu boleh dikenakan penjara dan denda. Ketetapan itu bagaimanapun ditentang oleh sebahagian penduduk, malah ada yang mengendahkan arahan berkenaan. Rentetan dari bantahan itu juga wujud gerakan dihijabing yang diketuai aktivis wanita Masih Alinejad. Dia bukan sahaja anti-hijab, malah mencabar revolusi Iran atas nama hak asasi. Meskipun dikecam, masih nekat dengan pendiriannya dan terpaksa tinggal di luar negara. Alhamdulillah bertemu kembali. Gara-gara sebiji bola, lebih 180 nyawa melayang. Sukan yang sepatutnya menjadi medium untuk menyatukan masyarakat, tetapi lain jadinya apabila ia dikuasai emosi. Stadium bola sepak Kanjuruhan Malang di Indonesia bertukar kecoh apabila penyokong kelab Arema FC berang dengan kekalahan pasukan itu kepada seterunya Persebaya Surabaya. Insiden yang benar-benar menggemparkan sejarah bola sepak itu berlaku begitu pantas. Penyokong pasukan Arema FC menyerbu padang dan tidak mengendahkan arahan polis untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Penyokong sempat merosakkan kereta dan truk polis sehingga menyebabkan 13 kenderaan itu musnah. Situasi itu disifatkan sebagai rusuhan oleh polis di mana penyokong turut bertindak membaling sampah di lokasi kejadian. Kerana tiada pilihan, polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata dan berlaku rempuhan sehingga penyokong mengalami sesak nafas. Walaupun mereka cuba keluar dari stadium, namun tindakan itu tidak berjaya kerana keadaan yang terlalu sesak. Tragedi itu berlaku ketika rakyat Indonesia kembali dibenarkan menonton perlawanan itu di stadium. Sementara itu, Presiden Indonesia Joko Widodo mengarahkan penilaian menyeluruh dilakukan terhadap perlawanan bola sepak dan prosedur keselamatan. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Mengikut rekod, ini adalah kali pertama Arema FC ditewaskan oleh Persebaya Surabaya sejak 2 dekad lalu. Tragedi di Stadium Kanjuruhan di Malang antara 5 insiden terburuk yang pernah berlaku membabitkan arena bola sepak. Ia seakan mengulangi tragedi di Peru pada tahun 1964 yang meragut lebih 300 nyawa. Indonesia bakal menjadi tuan rumah bagi Piala Dunia bawah 20 tahun pada Mei 2023 melibatkan 6 stadium di negara Garuda itu. Namun stadium Kanjuruhan tidak tersenarai. FIFA dalam pada itu memohon laporan daripada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI ekoran tragedi hitam itu. Globe Al-Hijrah berakhir di sini. Nantikan kupasan isu ummah minggu hadapan. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.